Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan akan membentangkan mengenai tugasan 2 iaitu subjek literasi bahasa kod PMND 1124. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nur Ainun Azwa, Siti Hajar dan Ni Ahmad Fitri. Baiklah Hajar, cuba bagi tahu cikgu ni huruf apa? Huruf B kan cikgu? Betul, pandai Hajar. Okey, kalau macam tu cuba Hajar bunyikan huruf B ni. Bunyi dia B kan? Salah tu bunyi P. Huruf B bunyi dia B. Macam mana? Ikut cikgu ni, B. B. Baik. Semua dah tengok kan tadi masalah yang dialami oleh kanak-kanak dalam membaca. Jadi, kanak-kanak tersebut tidak dapat membunyikan huruf dengan betul. Data menunjukkan bahawa seramai 13% kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah literasi membaca. Oleh itu, terdapat beberapa aktiviti yang kami cadangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang telah kami kaji ialah masalah literasi dalam membaca, yang mana terdapat sejumlah murid yang tidak dapat membunyikan huruf-huruf dengan betul. Hal ini disebabkan oleh banyak punca. Antaranya ialah disleksia. Disleksia merupakan gangguan pembelajaran yang memberi kesan terhadap keupayaan membaca, mengeja, menulis dan bercakap. Keratan jurnal yang telah saya petik bagi menunjukkan bahawa adanya masalah disleksia yang menyebabkan murid tidak dapat membunyikan huruf dengan betul. Selain itu, masalah literasi ini juga berlaku kepada kebanyakan murid yang bukan merupakan penutur jati bahasa Melayu. Jadi, kebanyakan murid ini mereka akan mengalami kesukaran untuk membunyikan huruf vokal maupun konsonan dengan bunyi yang betul. Masalah yang dihadapi oleh murid iaitu tidak dapat membunyikan huruf yang betul berada pada peringkat mekanis. Oleh itu, masalah ini perlu diselesaikan berdasarkan peringkat-peringkat bacaan, iaitu peringkat bacaan pra-bacaan, bacaan mekanis dan bacaan mentalis. Bagi peringkat pra-bacaan, saya telah menyediakan aktiviti suai dan padan. Mari kita amati demonstrasi ini. Baiklah, aktiviti kali ini saya nak awak padankan bentuk yang ada kat sini dengan bentuk yang ada kat sini. Okey, cuba awak buat. Baiklah cikgu. Jadi saya perlu padankan bentuk yang sama dekat sini dengan sini. Okey. Pandai. Bagus. Sini. Last sekali. Hijau. Okey, pandai. Berdasarkan aktiviti suai dan padan yang telah kami cadangkan adalah bertujuan untuk melatih kecekapan pengamatan penglihatan murid-murid. Selain itu, aktiviti ini juga bertujuan untuk melatih kecekapan pergerakan mata dan tangan murid apabila mereka mensuai padankan bentuk-bentuk poligon yang sama. Seterusnya, aktiviti kedua iaitu dengar dan pilih bertujuan untuk membolehkan murid-murid mengecam bunyi supaya dapat meningkatkan kecekapan pendengaran mereka untuk mengecam bunyi yang betul. Baiklah, pada peringkat bacaan mekanis pula, kumpulan kami telah mencadangkan satu aktiviti yang diberi nama sebagai Dengar dan Buat.
Awak semua dapat tengok kan dekat depan ni cikgu ada sediakan satu kotak. Dan kotak ini mengandungi 5 huruf vokal, iaitu huruf vokal A, E, R, O dan U. Jadi pada hari ini kita akan main satu aktiviti yang diberi nama dengar dan buat. Okey, baiklah, mula-mula cikgu akan pasang dulu audio untuk awak semua dengar bunyi-bunyi huruf fonik. Bunyi-bunyi huruf iaitu huruf konsonan yang ada di dalam cikgu ni. Okey, awak semua dapat tengok? Dapat. Okey. Jadi mula-mula mari kita dengar dulu audio dia. Dah dengar kan? Nak dengar sekali lagi ke? Boleh buat. Boleh buat cikgu. Yakin? Yakin. Okey. Banyak huruf N lah cikgu. Boleh silakan. N, N, A, A, na. Betul. N bunyi dia N saja. N. N, A, na. Oh. Saya cuba balik cikgu. Boleh. N, N, A, A, na. Betul. N, N, E, A, na. N, N, I, E, ni. N, N, O, O, no. N, N, U, U, nu. Betul, pandai. Okey. Sekian sahaja aktiviti dengar dan buat. Sebenarnya cikgu nak panggil Hajar. Sila datang ke depan dan buat aktiviti. Betul. Pandai. Yeay, pandai Hajar. Betul sekali. Sekian sahaja aktiviti dengar dan buat. Baiklah, mari kita lihat pula kepada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat bacaan mekanis. Untuk pengetahuan semua, bacaan mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan menggunakan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Bagi mengatasi masalah yang terdapat pada peringkat bacaan mekanis ini, kami telah mencadangkan sebuah aktiviti yang diberi nama sebagai aktiviti dengar dan buat. Untuk melaksanakan aktiviti ini, guru perlulah memasang sebuah lagu ABC berserta dengan bunyi fonetik setiap huruf. Hal ini dilakukan bagi mendedahkan murid-murid tentang bunyi-bunyi setiap huruf ABC dengan betul. Kemudian, guru perlulah menunjukkan demonstrasi cara bagi melaksanakan aktiviti ini. Seterusnya, guru perlulah membiarkan murid-murid melaksanakan aktiviti ini dengan sendirinya. Kemudian, guru perlulah memeriksa cara sebutan huruf bagi setiap murid. Ini merupakan justifikasi terhadap masalah yang berlaku kepada murid-murid tersebut. Masalah yang saya sebutkan ini ialah berkenaan dengan murid yang tidak dapat membunyikan huruf dengan betul. Alasannya, pada peringkat prabacaan, murid-murid ini mengalami masalah pergerakan bola mata untuk mengecam sesuatu bentuk. Pada peringkat bacaan mekanis, murid ini tidak dapat membaca dengan cekap dan pantas dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Pada peringkat bacaan mentalis pula, murid-murid ini mengalami kesukaran untuk membaca teks atau ayat dengan sebutan bunyi huruf yang lancar dan memahami isi yang terkandung pada teks yang dibaca. Kesannya, murid ini tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan cepat dan akan ketinggalan dalam pelajaran. Kita lihat pula kepada kelebihan-kelebihan yang terdapat pada aktiviti yang kami cadangkan ini.
Pertama sekali, aktiviti ini dapat merangsang minda kanak-kanak untuk mengenal bunyi-bunyi huruf dengan betul. Seterusnya, aktiviti ini juga dapat mendedahkan kanak-kanak kepada pembelajaran kaedah fonik yang berkesan kerana menggunakan irama atau melodi yang menarik. Dan yang terakhir ialah aktiviti ini dapat melatih kanak-kanak supaya dapat mengenal dan membunyikan huruf-huruf vokal dan konsonan dengan betul. Aktiviti yang kami cadangkan ini juga terdapat beberapa kelemahan. Antaranya ialah tahap kemahiran bacaan murid tidak dapat berkembang kerana mereka hanya mengulang dan menyebut suku kata awal sahaja iaitu KV. Seterusnya, aktiviti ini hanya boleh dilakukan oleh seorang atau dua orang murid sahaja dalam satu-satu masa. Hal ini untuk memudahkan guru untuk memeriksa cara sebutan huruf bagi setiap murid. Dan yang terakhir ialah murid-murid tidak dapat membunyikan beberapa huruf konsonan dengan betul ketika menggabungkan huruf konsonan dengan huruf-huruf vokal. Baiklah Kaki, hari ini kita akan laksanakan aktiviti mentalis, membaca. Jadi saya akan tunjukkan awak video ini yang mempunyai beberapa gambar. Awak akan membacanya dan awak akan teka. Saya tunjukkan dulu ya. Baik, cikgu. Gambar pertama bola. Gambar kedua pula buku. Dan gambar ketiga adalah sudu. Okey. Awak baca dulu teks ini secara senyap. Awak dah faham? Awak dah sempat baca? Dah. Okey. Berdasarkan pembacaan awak tadi, gambar yang manakah merujuk terhadap topik bacaan awak itu? Saya rasa cikgu bola, cikgu. Bola. Kenapa awak cakap bola? Sebab dalam teks tu dia tulis Ali suka main bola, cikgu. Betul. Okey, saya nak tanya awak. Apa yang awak faham tentang bola? Bola ni bulat, cikgu. Saya suka tengok orang main bola petang-petang. Oh, bagus. Jadi, itu adalah aktiviti mentalis di mana ia merupakan penambahbaikan daripada kedua-dua aktiviti sebelum ini. Jadi, aktiviti ini bertujuan menguji pemikiran murid sama ada mereka faham atau tidak terhadap sesuatu topik pembacaan.